Assalamualaikum, saya Aina Sorfina. Saya ada lagi 4 orang ahli grup yang lain iaitu Nurin Balkis, Nur Najihah Solihah, Muhammad Afiq Hakimi dan Muhammad Faris Farhan. Kumpulan kita orang memilih tajuk epistemologi perkembangan dan kepentingan dalam kehidupan. Epistemologi ada 2 perspektif, iaitu perspektif Islam dan juga perspektif Barat. Walaupun kumpulan saya memfokuskan kepada perspektif Islam, kumpulan saya tetap akan menceritakan juga daripada perspektif Barat. Maksud bagi epistemologi ini ialah teori pengetahuan. Sama sahaja bagi kedua-dua perspektif itu. Tetapi bagi perspektif Barat lebih memfokuskan kepada alam sekitar. Bagi perspektif Islam pula akan memfokuskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Epistemologi merupakan ilmu falsafah dan terdapat juga ilmu falsafah lain iaitu ontologi, kosmologi dan juga aksiologi. Menurut Kamus Dewan, epistemologi mempunyai makna teori saintifik. Manakala bagi Nasaruddin, epistemologi yang berasal daripada bahasa Yunani bermaksud pengetahuan. Pada 624 sehingga 548 Masihi, Thales of Miletus telah memulakan perjalanannya untuk mencari ilmu falsafah. Bagi falsafah Islam, pada tahun 870 sehingga 950 Masihi, Farabi telah mencari jalan keluar untuk menyelesaikan setiap masalah yang berkaitan dengan ilmu falsafah. Seterusnya, Sudarminta menyatakan epistemologi bermaksud mengkaji dan mencari ciri-ciri umum dan asas pengetahuan manusia seperti hipotesis dan logik pengetahuan. Seterusnya, Saprulhan juga menyatakan epistemologi merupakan cabang falsafah yang membincangkan asas-asas sumber dan ciri-ciri pengetahuan dan cara mendapatkan pengetahuan daripada segi Islam. Epistemologi telah mengajar kita mengenai ilmu kehidupan yang sebenar secara teori dan juga praktikal. Di sini saya akan menyatakan perbezaan antara epistemologi Islam dan juga epistemologi Barat. Epistemologi Islam berdasarkan sumber wahyu yang tidak menolak faktor akliyah yang berasaskan penyuburan akal dan perkembangan pemikiran, sama seperti akar pokok itu adalah iman. Epistemologi Islam telah dibentuk dalam model holistik. Ilmu fardu ain seperti akidah, ibadah, akhlak, syariah telah menjadi tulang belakang dan juga ditambah dengan ilmu fardu kifayah seperti sains, teknologi dan kemanusiaan. Bagi epistemologi Barat yang merupakan sekular yang digunakan oleh umat Islam hari ini tidak menjadikan agama sebagai asasnya. Sekiranya ilmu pengetahuan, liberalisme, modernisme Barat dan manusia dibandingkan dengan pokok, maka kesan ini sangat berbahaya bagi kepercayaan umat Islam. Perkembangan epistemologi. Pada dasar maksud epistemologi, ia membincangkan proses di mana cara manusia memperoleh ilmu pengetahuan kerana hasrat ingin tahu manusia itu sendiri. Hal ini berlaku kerana manusia sendiri perlu menimba ilmu baharu sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut sejarah ilmu falsafah, perkembangan ilmu pengetahuan mula didukung oleh peradaban Yunani. Pada zaman Yunani kuno, istilah Yunani kuno diberi untuk menyifatkan peradaban di wilayah penutur bahasa Yunani pada abad kuno. Yunani adalah peradaban di dalam sejarah Yunani bermula dari zaman Yunani Arkais dari abad ke-8 hingga abad ke-6. Yunani kuno amat menitik beratkan ilmu dalam filsafat kerana ia merupakan cabang utama untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu pengetahuan adalah satu usaha membahas sesuatu ilmu secara rasional, iaitu kritis, logik dan sistematik secara menyeluruh. Filsafat amat penting bagi mereka pada zaman itu agar ilmu pengetahuan dapat dikembangkan pada zaman yang akan datang. Menurut Bertrand Russell, bangsa Yunani telah menyempurnakan unsur tersebut meskipun telah berlaku unsur peradaban di Mesir atau Mesopotamia pada ribuan tahun terdahulu. Hal ini menunjukkan bahawa filsafat yang dibawa oleh Yunani kuno ini telah membuka satu cabang disiplin ilmu yang telah diterapkan oleh umat manusia pada zaman setelahnya. Oleh itu, zaman perkembangan filsafat Yunani ini merupakan permulaan bagi peradaban baru
bagi umat manusia. Pada zaman Yunani kuno ini, filsafat telah tumbuh dengan subur kerana mengamalkan prinsip menyelidiki sesuatu ilmu secara rasional dan menolak prinsip penerimaan ilmu atau sesuatu secara bersahaja. Hal demikian telah menyebabkan peradaban Yunani kuno mencapai puncak kegemilangan pada abad ke-5 hingga ke-4. Pada zaman ini, telah ramai ilmuwan yang terkenal telah lahir. Antaranya ialah Thales of Miletus pada tahun 624 hingga 545 Masihi. Sebelum kelahiran Nabi Isa AS, kurang pada 600 tahun terdahulu, telah muncul seorang ilmuwan berbangsa Yunani yang dikenali sebagai Thales yang merupakan ahli matematik dan juga ahli falsafah. Thales adalah ilmuwan yang memulakan filsafat dalam cara berfikir bagi menjelaskan fenomena semula jadi oleh teori dan sebaliknya menolak penggunaan metodologi. Hal ini kerana pada zaman tersebut, orang-orang Yunani dan peradaban lain sebelum mereka sering meminta penjelasan yang unik mengenai fenomena alam dengan merujuk kepada dewa. Sebagai contoh, Thales telah menjelaskan secara kritis bahawa fenomena alam seperti gempa bumi yang telah berlaku akibat bumi terapung di atas air dan gelombang telah menyebabkan gempa berlaku berdasarkan hipotesis kajiannya. Dalam matematik pula, Thales merupakan orang pertama menemukan pengiraan geometri untuk mengukur ketinggian piramid dan jarak sesebuah kapal dari pantai. Hal ini dicapai dengan mengutamakan metod filsafat dalam menggali ilmu pengetahuan. Pythagoras pada tahun 580 hingga ke 500. Pythagoras lahir di Samos dan telah merantau ke Croton di selatan Itali. Beliau merupakan seorang ahli matematik dan ahli falsafah Yunani kuno yang merupakan pengasas kepada Teorema Pythagoras. Teori ini amat terkenal dengan menyatakan bahawa luas segi empat sama yang sisi adalah hipotenus adalah sama dengan jumlah luas petak di dua sisi yang lain. Walaupun fakta di dalam teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya beliau, namun teorema ini telah dikreditkan kepada Pythagoras kerana telah membuktikan teorema tersebut secara lebih kritis dan menyeluruh dalam matematik. Selain itu, beliau juga merupakan orang yang pertama yang membahagikan dunia menjadi 5 zon iklim. Ajaran yang dikenal pasti dengan Pythagoras juga adalah metempsychosis atau dikenali sebagai transmigrasi jiwa, di mana ia menyatakan bahawa setiap jiwa tidak akan kekal dan setelah mati akan berpindah ke tubuh yang baru. Yang ketiga ialah Socrates. Pada tahun 469 SM hingga 399 SM. Socrates adalah seorang ahli falsafah Yunani dari Athens yang merupakan generasi paling awal selain ahli falsafah yang lain iaitu Plato dan Aristotle. Socrates merupakan guru kepada Plato dan kemudiannya pula Plato menjadi guru kepada Aristotle. Sumbangan Socrates yang paling penting untuk pemikiran barat adalah dari segi metod penyelidikannya iaitu kaedah Alencius atau dikenali sebagai kaedah Sokratik. Kaedah ini banyak menyeratkan nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keadilan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Plato dalam dialog Sokratik. Manakala Plato adalah tokoh ilmuwan yang hebat hasil didikan Sokrates sendiri. Yang keempat ialah Plato pada tahun 427 SM hingga 347 SM. Plato merupakan murid didikan Socrates dan menjadi guru kepada Aristotle. Beliau merupakan seorang ahli falsafah Athenian semasa di zaman klasik di Yunani kuno. Plato juga merupakan pengasas kepada sekolah pemikiran Platonis serta mewujudkan sebuah institusi pengajian yang tinggi pertama di dunia barat yang melahirkan ilmuwan terkenal setelahnya seperti Aristotle, Andronicus, Darius, Heraclitus, Ponticus, Philip of Opus dan Xenocrates. Hasil karyanya yang paling terkenal adalah falsafah Platonik di mana ia merupakan penyelesaian untuk masalah universal. Beliau menyatakan pemikirannya dalam bentuk dialog di mana ia menggunakan unsur-unsur dramatik yang memudahkan pemahaman idea-ideanya dan bacaan. Sebagai contoh, Plato mengungkapkan satu perumpamaan tentang orang di gua. Beliau berpendapat kemunculan kotak adalah disebabkan pembahagian buruh dan hal tersebut tidak akan wujud oleh ketidaksamaan semula jadi dalam kemahiran dan kepelbagaian kehendak manusia.
Hal ini dijelaskan bagi mengelakkan konflik di kalangan masyarakat antara golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Seterusnya adalah Aristotle. Aristotle merupakan seorang ahli falsafah Yunani semasa zaman klasik di Yunani kuno. Beliau adalah pengasas Dialecton, iaitu sekolah falsafah primitif. Penulisan beliau merangkumi pelbagai subjek seperti fizik, biologi, zoologi, metafizik, logik, etika, estetika, puisi, teater, muzik, psikologi, linguistik, ekonomi, politik dan pemerintahan. Dalam bidang sains, beliau merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies biologi secara menyeluruh dan spesifik. Di samping itu, dalam bidang politik pula, Aristotle mendakwa bahawa gabungan bentuk demokrasi dan monarki mampu membentuk politik yang ideal dan lebih tersusun. Sumbangan beliau yang terpenting ketika itu adalah masalah ilmu pengetahuan logik dan teologi metafizika yang membincangkan mengenai hakikat realiti tentang kewujudan dunia sebenar yang di luar alam biasa. Aristotle berfikir secara logik deduktif di mana ia merupakan satu proses menyatakan kesimpulan daripada yang umum kepada yang khusus. Logik deduktif pertama dikenali sebagai syllogism. Dalam pada itu, beliau juga berfikir secara induktif yang merupakan satu proses di mana menyatakan kesimpulan daripada yang khusus kepada yang umum. Ia juga dikenali sebagai kaedah Bacon kerana pernah dipelopori oleh Sir Francis Bacon yang merupakan ahli falsafah Inggeris. Oleh demikian, Aristotle berjaya menemukan pemecahan persoalan yang besar dalam filsafat kemudian digabungkan dalam sistem yang kritis. Pada zaman Islam pula, tidak dapat disangka lagi bahawa zaman Islam merupakan ajaran yang menuntut umatnya untuk menimba ilmu pengetahuan. Hal ini kerana Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'la ayat ke-pertama hingga kelima yang bermaksud, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling mulia, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, barang sesiapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barang sesiapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka tuntutlah ilmu, dan barang sesiapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu pengetahuan. Menurut Joseph Jupiter, yang merupakan ahli ekonomi politik, telah terjadi Great Gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun di mana ketika itu dikenali sebagai Dark Age. Dikatakan bahawa zaman kegelapan barat itu adalah zaman di mana umat Islam mencapai kejayaan. Hal ini telah disembunyikan oleh orang barat kerana mereka berselindung untuk mencuri idea dan berpemikiran ekonomi umat Islam pada ketika itu. Pada ketika itulah di negara-negara timur, terutama di wilayah kekuasaan Islam, mengalami perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat bagai cendawa tumbuh selepas hujan. Ketika zaman pertengahan, negara barat seperti Eropah telah bergelut dalam isu keagamaan dan peradaban Islam telah menterjemah karya-karya filosof Yunani dan berbagai sumber yang berkaitan falsafah secara menyeluruh. Setelah peradaban Islam mencapai zaman Islami klasik pada tahun 650 hingga ke 1250 Masihi, ilmu pengetahuan telah berkembang dan hal ini telah dipengaruhi oleh pandangan tentang kedudukan akal yang tinggi seperti yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis-hadis. Pandangan ini tidak berselisih dengan filsafat dan sains Yunani yang terletak di kuarter pusat peradaban Yunani di zaman Islam klasik. Antaranya adalah Alexandria di Mesir, Jundishapur di Iraq, Bactra di Persia dan Antakya di Syria. Menurut Montgomery Watt, ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani telah berkembang pesat di pelbagai pusat belajar di negara Syria, Mesir dan Iraq ketika orang Arab menduduki negara tersebut. Pada abad ke-6, ilmu pengetahuan semakin rancak berkembang maju dan peradaban Islam. Dalam bidang kedoktoran, telah muncul banyak tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang terkenal. Kitab Al-Hawi karya Al-Razi merupakan sejenis karya rujukan maklumat daripada cabang ilmu kedoktoran yang khusus telah mengungkap seluruh perkembangan ilmu kedoktoran. Muhammad Ibn Zakaria Al-Razi atau lebih dikenali sebagai Razis telah mengarang suatu karya rujukan ensiklopedia ilmu kedoktoran yang ditulis ialah lebih 184 buah buku dan jurnal dalam pelbagai bidang sains. Selain itu, Ibn Sina telah menulis
buku-buku ilmu kedoktoran Al-Qanim yang menjadi rujukan dalam ilmu kedoktoran di Eropah. Manakala Al-Khwarizmi pula menyusun buku-buku berjudul Al-Jabar pada tahun 825 Masihi yang menerangkan ringkasan pada pengiraan dengan penyelesaian dan keseimbangan. Di samping itu, Ibn Rushd mengarang lebih dari 100 buah buku dan risalah mengenai karya-karya Aristotle. Beliau terkenal di dunia barat sebagai the commentator dan bapa rationalism kerana pengaruhnya yang besar terhadap barat dalam filsafat Kristian pada ketika itu. Beliau telah mencetuskan rationalism pada abad pertengahan di mana orang-orang barat telah bangkit untuk membangunkan kembali peradaban mereka yang seterusnya melahirkan zaman pencerahan atau lebih dikenali sebagai Renaissance. Pada zaman Renaissance dan moden pula, Julius Michelet merupakan ahli sejarawan yang terkenal yang berasal dari Perancis ialah orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Istilah tersebut bermaksud kelahiran semula atau dikatakan sebagai permulaan zaman moden khususnya di negara Eropah seperti Itali pada abad ke-15 hingga ke-16. Renaissance adalah merujuk kepada tempoh masa perkembangan peradaban yang berada di penghujung zaman ke-8 hingga permulaan zaman moden. Zaman kelahiran semula ini merupakan era perkembangan ilmu pengetahuan di mana telah lahir ramai seniman terkenal, pakar matematik dan ahli falsafah. Terdapat juga seorang tokoh ilmuwan yang dikenali sebagai Leonardo da Vinci yang digelar Renaissance Man kerana bakatnya yang besar dalam pelbagai cabang ilmu pengetahuan. Beliau ialah seorang pelukis berbakat besar selain merupakan seorang pemuzik, saintis dan juga ahli falsafah. Ciri utama Renaissance ialah humanism, individualism, secularism, empirism dan juga rationalism. Sains telah berkembang kerana semangat dan hasil empirism yang menyatakan bahawa semua pengetahuan diperolehi berdasarkan pengalaman. Pengaruh ilmu pengetahuan peradaban Islam telah berlangsung sejak abad ke-12 dan hal ini telah menyebabkan Eropah bangkit bersama pusaka Yunani pada abad ke-14. Perkembangan ilmu pengetahuan Eropah ini tercetus apabila mereka mula menterjemah karya-karya Arab yang dipelajari kemudian menterjemahkannya kembali dalam bahasa Latin. Eropah kemudiannya telah mencapai rationalism pada abad ke-17 dan Enlightenment pada abad ke-18. Zaman kontemporari pula, falsafah kontemporari adalah merujuk kepada zaman kini dan bermula pada awal abad ke-20 dengan peningkatan profesionalism, disiplin dan falsafah analitik benua. Sebahagian besar aplikasi ilmu dan kecanggihan teknologi pada abad 21 ini merupakan hasil penemuan pada akhir abad ke-20. Pada zaman ini, sebahagian besar ilmuwan yang terkenal adalah ahli fizik kerana fizik telah menjadi satu titik penting dalam perkembangan ilmu pada waktu ini. Antara saintis yang terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Beliau merupakan seorang ahli fizik kelahiran Jerman yang diakui sebagai ahli fizik terhebat sepanjang zaman. Beliau terkenal kerana telah mengembangkan teori relativity yang menjelaskan kerelatifan khas dan kerelatifan am. Teori ini telah mengubah teori fizik dan astronomi pada abad ke-20 dan menggantikan teori mekanik klasik yang dicipta oleh Isaac Newton 200 tahun sebelum itu. Selain itu, beliau juga memberi sumbangan penting dari teori mekanik kuantum yang merupakan tonggak fizik moden. Pada tahun 1971, beliau telah dianugerahkan Nobel dalam fizik di atas sumbangan teori fizik yang rasional. Hal ini menyebabkan nama Einstein berkait rapat dengan jenis. Selain perkembangan dalam bidang fizik dan kimia, teknologi maklumat dan komunikasi juga telah dicipta seperti pelbagai mesin canggih yang telah berkembang pesat pada ketika itu. Sebagai contoh, penciptaan robotik iaitu mesin pembuatan dan mesin pertanian, perkembangan elektrik dan elektronik dalam penciptaan transistor dan integrated circuit IC, televisyen dan radio, komputer, telefon pintar, jaringan internet, kamera, teknologi luar angkasa dan perubatan serta pelbagai lagi. Dijangka pelbagai lagi inovasi canggih demi kemaslahatan umat manusia bakal dicipta pada masa akan datang dengan research and development R&D giat dilakukan. Hal ini jelas memerlukan ilmu pengetahuan yang pelbagai bagi memastikan keseimbangan teknologi dalam kehidupan manusia dapat dicapai. Bagi
kepentingan epistemologi dalam kehidupan, secara mudahnya, epistemologi ini merujuk kepada persoalan tentang bagaimanakah sesuatu perkara itu diterima sebagai satu pengetahuan ataupun ilmu. Umumnya, dua cabang utama epistemologi ini merujuk kepada positif dan interpretivism. Dalam positif ni, penyelidik menjalankan penyelidikan untuk menguji hipotesis yang mana akhirnya membolehkan penyelidik memberi penerangan secara deduktif. Dapatan daripada kajian yang didasari oleh kepercayaan positif ini kebiasaannya digunakan untuk digeneralisasi kepada populasi kajian. Salah satu kepentingan epistemologi di dalam kehidupan ialah boleh menjadi insan yang memiliki sahsiah terpuji. Hal ini demikian kerana kita akan mendapat panduan yang baik melalui epistemologi yang kita miliki. Sebagai contoh, seseorang yang berilmu ni akan dapat memanfaatkan nilai-nilai murni yang dipelajari dalam kehidupan seharian. Antara nilai murni yang boleh diamalkan melalui epistemologi ni ialah saling menghormati, bertanggungjawab, bertimbang rasa dan menghargai. Sesungguhnya kita ni akan menjadi insan yang berakhlak mulia jika kita berilmu pengetahuan dan belajar yang lebih mendalam lagi pasal epistemologi ni. Okey, kepentingan seterusnya ialah berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Orang yang mempunyai epistemologi ni mampu menjadi tonggak kegemilangan agama, bangsa dan negara di peringkat global sehingga mengaut sanjungan daripada sekalian personalis antara dunia. Hal ini dikatakan demikian kerana manusia yang dipersiapkan dengan epistemologi yang tinggi ni dapat menabur sejabat bakti kepada agama, bangsa dan negara dengan mencetuskan gelombang idea baru seperti karya sastera, teknologi canggih, kaedah perubatan moden dan banyak lagi pembaharuan yang mendatangkan impak positif kepada manusia sejagat pada masa hadapan. Oleh hal yang demikian, semua manusia ni haruslah bersikap optimistik untuk mempraktikkan epistemologi di landasan yang betul agar membuahkan hasil yang bagus. Selain itu, manusia ni juga diperlu cakna dengan hakikat bahawa menuntut epistemologi ni adalah satu ibadah yang akan mendatangkan ganjaran yang lumayan di dunia dan di akhirat. Perkara ni dapat dibuktikan dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud epistemologi ni adalah wajib ke atas setiap-tiap orang Islam, lelaki maupun perempuan. Natijahnya, kepentingan epistemologi ni dalam kehidupan adalah dapat memberikan peluang kepada semua manusia untuk memberi sumbangan kepada agama, bangsa dan negara. Okey, kepentingan yang seterusnya ialah menjadi landasan yang bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupan seharian. Apa yang dimaksudkan ialah epistemologi ini merupakan landasan bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupan seharian sebagai dasar untuk mengembangkan kearifan dalam berpengetahuan dan juga sebagai saranan untuk mengetahui tentang variasi kebenaran pengetahuan. Jika dilihat dari sudut pandang objek yang dikaji dalam falsafah, maka kita akan dapat memperoleh pengetahuan melalui 3 objek, yakni dengan objek nyata di mana objek ini dapat ditangkap baik dari segi zahir dan batin. Yang kedua ialah dapat memperoleh dengan objek idea di mana objek idea ni pada dasarnya tiada dan menjadi ada berkat kegiatan akal. Dan yang ketiga ni adalah dengan objek transenden, yakni objek yang pada dasarnya ada tetapi berada di luar jangkauan fikiran dan pengalaman manusia. Kepentingan yang seterusnya ialah menguasai bidang perniagaan yang semakin kompleks dan bercorak global. Ilmu epistemologi ni dimiliki membolehkan kita menguasai bidang perniagaan yang semakin kompleks dan bercorak global dewasa ini. Perkara ini dikatakan demikian kerana dalam era globalisasi ini, keekonomi merupakan trend baharu dalam perniagaan. Jadi, ekonomi yang berasaskan pengetahuan sudah menguasai dunia perniagaan pada masa kini.
Jadi setiap orang harus mengikut arus kemajuan ekonomi tersebut untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Jika tidak mahu menjadi seperti katak di bawah tempurung. Dengan menyesuaikan diri mengikut perubahan zaman, seseorang peniaga itu dapat memajukan diri dalam bidang perniagaan pada masa kini. Okey, secara keseluruhannya, epistemologi amat diperlukan dalam perkembangan dan penting dalam kehidupan seharian kita, sama ada lagi masyarakat ataupun individu. Kepentingan epistemologi dalam kehidupan ini akan melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia. Ini demikian kerana kita akan mendapat panduan yang lebih baik melalui epistemologi yang dimiliki. Sebagai contoh, seseorang yang berilmu akan dapat memanfaatkan nilai-nilai murni yang dipelajari dalam kehidupan seharian. Secara mudahnya, epistemologi merujuk kepada persoalan tentang bagaimanakah sesuatu perkara itu diterima sebagai satu pengetahuan atau ilmu. Umumnya, dua cabang utama epistemologi merujuk kepada positivisme dan interpretivisme. Epistemologi merupakan satu proses di mana cara manusia memperoleh ilmu pengetahuan kerana hasrat ingin tahu manusia itu sendiri. Ini berlaku kerana manusia sendiri perlu menerima ilmu baharu sesuai dengan perkembangan zaman. Epistemologi merupakan landasan bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupan seharian, sebagai dasar untuk mengembangkan kearifan dalam berpengetahuan dan juga sebagai saranan untuk mengetahui tentang variasi kebenaran pengetahuan. Insan yang mempunyai ilmu mampu menjadi tonggak kegemilangan agama, bangsa dan negara di peringkat global sehingga mendapat sanjungan daripada pelbagai negara. Insan yang dipersiapkan dengan epistemologi yang mendalam dapat menaburkan sejambak bakti kepada agama, bangsa dan negara dengan mewujudkan gelombang idea baharu seperti karya sastra, teknologi canggih, kaedah perubatan dan pelbagai lagi. Pembaharuan ini akan mendatangkan impak positif kepada manusia sejagat di masa yang akan datang. Setiap insan haruslah bersikap optimistik untuk memperhatikan epistemologi di landasan yang betul agar ianya dapat membuahkan hasil yang cemerlang. Menuntut epistemologi juga merupakan satu ibadah yang mendatangkan ganjaran yang lumayan di dunia dan di akhirat kelak. Natijahnya, kepentingan epistemologi dalam kehidupan adalah dapat memberikan peluang kepada setiap insan untuk memberi sumbangan kepada agama, bangsa dan negara. Assalamualaikum, saya Aina Sofina. Hari ini saya akan memberikan pandangan saya mengenai epistemologi. Epistemologi ini amatlah penting pada abad ke-20. Hal ini dikatakan demikian, dengan adanya pengetahuan, kita dapat merasakan teknologi yang ada pada hari ini dan dapat juga menambah ilmu baru. Tambahan lagi, dengan adanya pengetahuan, kita dapat mengelakkan ilmu yang tidak sepatutnya. Dari zaman Yunani kuno lagi, epistemologi digunakan sehingga kini. Dengan adanya pengetahuan, kita dapat memajukan diri sendiri dan juga negara. Epistemologi dan juga umat Islam tidak dapat dipisahkan. Hal ini kerana dengan ada pengetahuan ini, seseorang itu akan menjadi lebih baik, mulia dan bertamadun. Dengan pengetahuan ini juga akan menyebabkan diri seseorang itu mengikuti perintah Tuhan, membaca Al-Quran dan juga membantu golongan yang susah. Oleh itu, tingkatkanlah diri dengan menambah ilmu pengetahuan untuk mengamalkannya ke jalan yang benar. Pada pandangan saya, setelah membuat kajian ni, apa yang saya dapat simpulkan ialah epistemologi ni sangat penting dalam kehidupan kita pada hari ini. Epistemologi yang ingin kita cari ni perlulah mencakupi ilmu dunia dan akhirat. Keseimbangan ilmu ni perlu kerana kita bukan sahaja mahu berjaya dalam kedudukan, akhlak dan rohani juga turut memainkan peranan. Cabaran dunia hari ini juga memerlukan kita menguasai epistemologi sebagai benteng dan jati diri daripada melakukan perkara-perkara yang tidak elok
dan bertentangan dengan agama. Selain itu, epistemologinya merupakan penyuluh kepada kehidupan kita. Assalamualaikum, nama saya Nur Najah Sulha. Di sini saya ingin mengemukakan pendapat saya tentang epistemologi. Setelah selesai membuat kajian ini, saya mendapati bahawa betapa begitu pentingnya bagi kita menuntut ilmu, tidak kira apa jua bidang sekalipun, sama ada dalam bidang politik, perniagaan, pengetahuan am dan sebagainya. Mahupun yang berumur juga hendaklah terus mencari dan menuntut lebih banyak ilmu, kerana ilmu dalam dunia ini terlalu banyak dan ilmu itu juga adalah kunci kejayaan bagi kita untuk mencapai kesejahteraan, kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Tambahan lagi, sebagai umat Islam sudah tentulah kita amat digalakkan untuk menuntut ilmu, kerana ilmu itu adalah cahaya dan hidayah yang menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dan kejahilan, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 18, iaitu Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil dan bukti bahawa tiada Tuhan berhak disembah melainkan Dia yang mentadbir seluruh alam dengan keadilan. Demikian juga para malaikat serta orang-orang yang berilmu berikrar dan mengakui juga bahawa tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi bijaksana. Hasil daripada kajian ini, saya dapat simpulkan bahawa epistemologi sangat penting bagi kehidupan harian kita. Epistemologi merupakan satu cabang falsafah ilmu yang sangat penting untuk membicarakan tentang asal-usul ilmu, sumber-sumber ilmu dan kesahihannya. Melalui epistemologi, kita boleh mengetahui dengan jelas dari mana kita dapatkan sesuatu ilmu itu. Ini kerana sumber ilmu itu terlalu banyak sehingga bertingkat-tingkat tahap kebenarannya. Apabila kita belajar tentang epistemologi, kita akan lebih menghargai tentang proses sesuatu kejadian itu, dan pastinya semua orang akan lebih menghargai tentang ilmu, kerana tanpa ilmu pada hari ini akan gelap gelita. Dengan adanya ilmu, ianya akan menjadikan sasiar diri kita menjadi cemerlang. Kita haruslah bijak mengambil peluang untuk mendapatkan ilmu agar bermanfaat dan dapat memacu kejayaan bagi agama, bangsa dan negara. Hasil kajian yang dijalankan oleh saya dan rakan-rakan, saya dapat simpulkan bahawa perkembangan epistemologi telah bermula pada zaman Yunani kuno sehingga zaman kontemporari, iaitu pada zaman kini. Perkembangan ini telah membawa kepada pelbagai penemuan saintifik sehingga pelbagai teknologi dalam perubatan dan juga teknologi lain telah dapat dicipta. Ilmu pengetahuan amat penting dalam mengimbangi keperluan dalam kehidupan seharian. Hal ini kerana pelbagai pekerjaan mampu dicipta dalam pelbagai bidang seperti sains, teknologi, pendidikan, falsafah dan lain-lain. Umat manusia, terutamanya beragama Islam, amat dituntut untuk menuntut ilmu pengetahuan oleh Allah SWT agar dapat menilai sesuatu perkara secara rasional dan mengelakkan perbuatan mungkar di jalannya. Hal ini juga agar umat Islam mampu menjadi kuasa besar dalam bidang ilmu yang meliputi segala bidang ilmu yang memberi manfaat. Oleh itu, kita perlulah mengutamakan epistemologi dan kehidupan kerana manfaatnya begitu besar untuk umat manusia itu sendiri selain meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dalam mengagungkan kekuasaannya di dunia maupun di akhirat kelak. Akhir kalam, menjadi orang yang berilmu itu menjadikan diri semakin sedar akan hal yang baik atau hal yang buruk, dan orang berilmu tidak akan termasuk dalam golongan orang yang merugikan, sebagaimana Allah berfirman, dan mereka berkata, sekiranya kamu mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Surah Al-Mulk ayat ke-10. Wallahu a'lam.